satu je dulu. Siapa tahu apa maksud semenanjung? Siapa tahu apa maksud perkataan semenanjung? Cepat. Siapa tahu? Cepat dapat markah ni. Ada siapa-siapa nak tahu? Siapa nak tahu lah. Siapa tahu apa maksud semenanjung? Cepat. Tak ada siapa nak teka. Dia jawab kau ni. Hati kepada Malaysia. Bagus. Ini apa nama penganjur jawab juga. Yang lain tak ada. Dikelilingi air orang tak panggil semenanjung. Orang panggil apa? Dikelilingi orang panggil pulau. Dikelilingi orang panggil pulau. Tanjung. Tanjung mana? Pandai lah. Tanjung tu macam kat Penang. Tanjung. Tanjung tu. Tanjung lain pula kan? Semenanjung apa? Tanjung apa? Dia macam sama kan? Okey. Cepat. Kan benda boleh Google. Apa hal? Benda boleh Google. Cepat Google. Apa sebenarnya maksud semenanjung? Sebab apa saya tanya soalan tu? Sebab kalau kita pergi kat negara Arab ni, negara Arab ni, dia panggil semenanjung juga. Belah sini pun dia panggil semenanjung juga kan? Sini pun dia panggil semenanjung juga. Dia panggil sana semenanjung tanah Arab. Kat sini dia panggil semenanjung Malaysia. Ni semenanjung Malaysia. Kat sana dia panggil semenanjung tanah Arab. Jadi semenanjung ni sebenarnya apa? Semenanjung ni. Peninsula. Itu bahasa orang putih. Setakat terjemah bahasa Inggeris. Dapat markah. Jadi sama. Dalam bahasa Arab pun disebut ni Arabian Peninsula. Ni dia panggil Arabian Peninsula. Dekat sini dia panggil ni lah Malaysian Peninsula lah. Apa dia peninsula dengan semenanjung ni bahasa Arab? Dalam bahasa Arab dia adalah perkataan dia kan. Tapi apa dia sebenarnya peninsula? Tak ada siapa-siapa tahu. Cepat. Macam mana? Tak siapa tahu? Dah, give up lah. Lagi. Tu. Semenanjung ialah formasi geografi. Dah lah dia penganjur. Lepas tu dia Google dengan copy paste. Okay. Formasi terdiri daripada tanah yang dikelilingi oleh laut pada 3 sisi. Apa maksud dia? 3/4 daripada sekeliling dia, ni macam ni kan. 3/4 daripada sekeliling dia adalah air. Kalau dia seluruh dia 4/4 dia panggil pulau. Contoh macam ni lah, Pulau Borneo. Sebab semua keliling dia, atas, kiri, kanan, bawah semuanya air. Kalau kat sini, kiri, kanan dengan bawah air. Tapi kat atas ni dia sambung dengan tanah besar ni. Dia sambung dengan tanah besar. Jadi dia panggil semenanjung. Sama juga dengan tanah Arab ni. Tanah Arab ni nampak? Dia ada air sini. Ni tak sambung tau. Ni tak sambung. Dia ada air sini. Dia ada air sini. Jadi semua ni dia panggil semenanjung. Tapi atas dia bersambung. Dulu, bila sebut Arab kat area ni je. Zaman dulu bila sebut Arab kat area ni je. Zaman sekarang Arab tu dah berkembang sikit lah. Sampai ke Iraq pun dia panggil Arab. Syria pun dia panggil Arab. Lebanon, Jordan, Israel ni je tersesat celah tengah ni kan. Lepas tu Mesir pun dia panggil Arab. Libya pun dia panggil Arab. Algeria pun Arab. Morocco pun Arab. Punyalah besar Arab tu pergi kan. Sudan pun Arab. Cuma bawah ni je dia panggil Afrika. Bawah ni je dia panggil Afrika. Padahal kalau ikut benua ni semua Afrika ni. Termasuklah Mesir tu. Benua Afrika juga kan. Banyak sembang Ustaz ni. Okay, sambung balik. Jadi orang Arab dulu dia suka bagi nama anak sepatah je. Ada seorang Arab ni namanya Walid. Al-Walid. Al-Walid ni bapa kepada Khalid tadi. Kita nak cerita pasal Khalid, kita tak cerita pasal bapa dia, tapi kena cerita pasal bapa dia dulu. Bapa dia ni, bapa kepada Khalid ni adalah orang besar di Mekah. Mana Mekah? Ni Mekah. Orang besar di Mekah. Sebab apa? Sebab dulu pada zaman Nabi SAW, semua ni tanah Arab ni kering kontang, pasir je, tak ada apa-apa. Macam kita tengok dah peta ni lah, tengok bawah hijau kan. Kat sini je dia jadi putih, lepas tu atas hijau balik. Bukan sebab politik ke apa tak ada. Dia sebab kat sini dia memang padang pasir betul. Kalau kita tukar gambar peta ni kan. Saya try tukar kan. Kalau kita tukar gambar peta ni jadi ni gambar sebenar ni. Memang nampak. Ni hijau. Kat sini padang pasir je. Memang Arab ni padang pasir je. Memang padang pasir je. Memang habis lah. Padang pasir je. Jadi orang Arab dulu, dia orang ni tak ada komuniti yang tersusun. Dia tak ada sistem yang tersusun tau. Arab ni tak ada sistem yang tersusun. Dia orang ni kira berterabur lah. Ada satu je dalam tanah Arab yang kita panggil semenanjung tadi ni. Dalam semenanjung ni ada satu je yang negara yang kira ada sistem lah. Kita panggil ada organisasi. Iaitu kat belah sini. Belah-belah Yaman ni. Belah-belah bawah ni Yaman ni. Sebenarnya Yaman ni bukan negara tau zaman dulu. Tak apalah kita tak nak cerita macam itu. Tapi cerita je. Organisasi yang ada tersusun sikit ada kat sini. Nampak tadi hijau sikit kan? Dia lah sikit-sikit kat belah-belah sini lah. Dia ada organisasi yang tersusun sikit. Daripada sebelum zaman Nabi Muhammad lagi. Dia orang ni ada tersusun sikit.
Tapi walaupun dekat tengah-tengah sini ni semua padang pasir kiri kontang, tiba-tiba dekat Mekah ni dia ada satu sistem yang menyusun mereka, yang ada organisasi. Sistematik sikit. Dia ada pembesar, dia ada macam menteri, dia ada ketua, dia ada, kalau ketua tu macam kita macam ada raja lah, ada raja, ada menteri, ada perdana menteri, macam tu. Sebab apa? Sebab dekat Mekah ada Kaabah. Ceritanya sebab dekat Mekah ada Kaabah. Ni Kaabah ni. Ni Kaabah. Sebab ada Kaabah kat sini. Disebabkan ada Kaabah, jadi kawasan sini, kawasan kat Mekah ni menyebabkan kawasan ni jadi tersusun. Sebab Kaabah ni dibina oleh Nabi Ibrahim. Cerita sejarah macam best kan, tapi sebenarnya macam apa cerita sejarah. Nabi Ibrahim dulu dia sebenarnya bukan orang sini. Nabi Ibrahim ni datang daripada atas sini, daripada Palestin. Datang dari Palestin, dia duduk dekat, dia pergi kat Mekah ni, masa tu tak ada apa-apa tanaman apa langsung, tak ada orang. Dia letakkan anak dia dengan isteri dia sebab Allah suruh. Dia pun tinggal lah. Lepas tu dia datang balik lagi kali kedua, tengok dah ada orang duduk kan. Dah ada telaga dah. Kita panggil telaga Zamzam. Siapa pernah pergi Mekah dia faham lah cerita ni. Kalau siapa tak faham dia benda ustaznya. Okay. Jadi bila dia datang balik tu tengok anak dia dah ada rumah apa semua, dah ada rumah pula, dah ada orang, dah ada air. Allah pun suruh lah dia buat satu masjid yang kita panggil Kaabah. Dia pun buatlah Kaabah dekat Mekah ni. Jadi tempat ni daripada zaman Nabi Ibrahim lagi orang tahu tempat ni adalah tempat nabi-nabi. Tempat ni adalah tempat yang Allah suruh buat. Jadi orang sini dia orang expect akan ada orang sentiasa datang setiap tahun. Untuk datang kita panggil buat lawatan ataupun kita panggil dalam bahasa Arabnya haji. Haji tu maksudnya lawatan lah. Dia akan datang setiap tahun akan datang untuk buat lawatan pasal musim haji. Musim haji bulan apa? Bulan 12. Dalam bulan-bulan Arab bulan 12. Musim haji ni bulan 12. Kira hujung tahun lah. Hujung tahun mereka akan datang untuk melawat ke Mekah. Jadi dia orang nak kena susun lah. Susun-susun jadilah satu komuniti yang baik, yang tersusun, yang kira terpelajar lah. Tapi dia orang ambil duit juga, pandai dia orang ni. Orang datang daripada mana-mana lah, datang daripada luar ni. Semua datang nak buat haji ni ataupun nak buat lawatan pergi ke Kaabah tu, dia orang kena bayar sikit lah kepada orang ni. Kalau macam kita ni macam buat visa lah. Tapi apa-apa hal pun, dia orang tersusun. Dan ada dalam kalangan pembesar tu namanya Walid. Pakcik Walid. Walid ni, dia ni orang pandai. Dia bukannya orang tak pandai, dia ni orang pandai. Dia terpelajar juga, dia belajar. Yang kedua, Walid ni, Allah SWT bagi dia kelebihan, anak-anak dia tak pergi jauh. Anak-anak dia semua duduk kat Mekah je. Anak-anak dia tak pergi macam merantau macam kalau kita. Asal dia dari Kedah tapi duduk kat Kuala Lumpur. Asal Penang duduk kat Kuala Lumpur. Asal daripada Johor kan. Kalau tanya asal mana? Asal Johor. Apa tak nampak macam Johor pun? Yalah takkan nak kena bawa piala FA kan. Penting dia asal Johor lah kan. Macam tu. Jadi kalau Walid ni, kelebihan Allah bagi dia, anak-anak dia semua tak ke mana. Anak dia duduk kat situ je. Jadi Walid ni orang yang pandai dan anak-anak dia pun ada selalu tolong-tolong dia buat kerja semua dekat Mekah. Masa Nabi berdakwah, Nabi selalu target orang-orang macam ni. Orang-orang yang pembesar, orang-orang yang ada pengaruh dalam masyarakat untuk masuk Islam. Jadi Nabi target Walid ni yang masuk Islam. Sebab dia ni pandai dan juga dia ni orang tak adalah kata macam kita panggil apa, macam bodoh sombong. Dia bukan bodoh sombong. Dia ni orang berfikir, orang yang logik, orang yang rasional. Nabi pun dakwahlah kat Walid. Tapi Walid tu tak terimalah, sayanglah dia tak terima, dia tak masuk Islam. Anak-anak dia, anak-anak Walid ni semuanya hebat-hebat. Sebab dia ni jenis pembesar, dia ajar anak dia naik kuda, dia ajar anak dia strategi perang. Jadi anak-anak dia ni orang yang hebat-hebat. Termasuklah anak dia yang hebat-hebat ni adalah Khalid. Tu dah cerita pasal Khalid hari ni. Jadi Walid ni adalah cerita dia dakwah dengan bapak dia yang Walid ni, adalah cerita dia dengan Nabi. Tapi kita tak nak cerita pasal bapak dia, kita nak cerita pasal Khalid. Jadi ada kalangan anak dia ni adalah Khalid. Khalid ni dia tak masuk Islam lagi. Bapak dia pun tak masuk Islam, takkan tiba-tiba dia masuk Islam kan. Dia bukannya macam sahabat-sahabat lain yang mana diorang ni independent. Diorang ni pergi jumpa dengan Nabi senyap-senyap, masuk Islam apa semua kan. Tapi Khalid ni bapak dia ada. Dan bapak dia ni orang besar, terus jaga anak-anak dia. Macam kalau kita ni bapak yang hantar anak tuition, bapak yang hantar anak pergi universiti, yang call kan cakap, pergi kelas hari ni buka tak kelas online? Buka kelas online tu, cikgu tanya jawab tak? Lecturer tanya jawab tak? Ke buka je betul pergi main PUBG? Macam mana? Bapak dia jenis tanya-tanya. Jadi Khalid ni tak masuk Islam. Masa awal-awal tu tak masuk Islam. Ceritanya, pada cerita yang terkenal lah. Lepas Rasulullah nak berdakwah kat belah sini, belah Mekah ni tak dapat. Rasulullah cuba nak dakwah kat luar Mekah sikit. Kat mana Rasulullah nak dakwah? Kalau kita tengok kat peta ni, tengok. Dia ada satu nama yang besar. Tengok, Mekah ada, Jeddah. Lepas tu dia ada nama-nama yang kecil-kecil ni tak nampak. Dia tiba-tiba ada satu nama ni besar. Kenapa nama ni besar? Kita tekan sikit. Kenapa nama ni besar? Ini namanya Taif. Sebab Taif ni dia dekat masa zaman Nabi, Taif ni dia agak hijau. Cuba tengok gambar tu. Dia agak hijau sikit. Dia ada pokok-pokok,
dia ada hujan selalu. Kalau sekarang ni dia ada air pancut, dia ada sungai dekat Taif ni. Jadi Taif ni tanah yang subur. Taif ni best sikit sebab dia tanah dia subur. Nabi nak dakwah pergi kat Taif. Sebab apa? Sebab Nabi kata kalau Mekah ni tak dapat untuk kita jadikan sebuah negara Islam, tak boleh. Kita pergilah ke satu lagi tempat yang tanah dia subur, yang mana orang suka datang kat dia. Supaya senang Islam tu nak tersebar. Kalau ramai orang datang, senang tersebar. Kalau dia duduk terpencil kat Kuala Berang mana kan, macam mana orang nak masuk Islam duduk kat. Bukan kata Kuala Berang terpencil kan, ada orang marah pula kan. Tapi nak kata macam tu lah. Nabi SAW bila dia nak dakwah, dia pilih tempat yang ada strategik sikit. Nabi nak dakwah kat Taif tak dapat. Orang Taif tolak. Lepas tu Nabi pun pindahlah, tukar. Dia dakwah pergi ke atas sikit yang kita panggil Madinah. Jadi Madinah kat mana? Jauh sikit. Tu Madinah. Besar tu Madinah. Madinah ni ada masjid Nabi semualah. Jauh. Nak banding dengan Taif dekat lah. Taif dengan Mekah ni dekat je. Madinah ni jauh sikit. Tapi Nabi pergi dakwah ke Madinah. Sebab orang Madinah sendiri yang terima Nabi untuk dakwah. Jadi Nabi pergilah dakwah ke Madinah. Pergi dakwah ke Madinah kan. Okay. Tahun pertama masa Nabi dakwah, Khalid tak masuk Islam lagi. Khalid tak masuk Islam lagi. Bapak dia, Walid tu ada lagi. Bapak dia nama Walid ni ada lagi. Bapak dia dengan orang-orang besar lain lah. Orang tua-tua ni lah. Orang tua-tua lain ni dia tak puas hati lah. Nabi boleh berjaya buat negara pula sana. Kita orang bengkak lah. Tak puas hati lah. Dia kata, jom kita pergi serang lah dia orang ni kan. Jadilah perang. Tahun kedua masa Nabi first hijrah tu, tahun pertama. Tahun kedua tu jadi peperangan. Nama perang tu kalau siapa yang tahu, Perang Badar. Sebab apa nama Badar? Sebab ni, nama tempat ni. Dia orang perang kat tempat ni nama Badar. Dia perang kat sini lah, kat Badar. Ni ada Badar ni. Adalah masjid, tempat Nabi tu semua dia. Bukalah Google dan tengoklah sendiri. Badar. Okay. Masa pergi kat sini, Walid tu kalah. Walid mati. Jadi tahun pertama Walid tu dah mati, dah kalah. Tapi anak-anak dia ganti dia. Sebab dia memang latih anak-anak dia untuk jadi orang yang hebat, orang yang strategis, orang-orang yang pandai berperang, pandai naik kuda, pandai macam-macam lah. Untuk orang yang boleh jadi pemimpin, jadi tokoh. Tahun selepasnya, lepas daripada Badar dah kalah, waktu peperangan Badar dah kalah, tahun selepasnya dia orang rancang nak serang lagi sekali. Orang Mekah ni rancang nak serang lagi sekali Madinah. Yang kita kalau tanya kat kita ni, kita kenal sebagai Perang Uhud. Perang Uhud. Masa Perang Uhud, ni Perang Uhud tu sebab apa nama Uhud? Kalau kita zoom sikit, ni kat Madinah. Madinah ni kalau sekarang dah besar dah sikit. Kalau zaman dulu dia kecil je. Ni ada Kiblatain kan, Masjid Kiblatain. Dulu Kiblatain ke semua ni tak adalah bandar macam sekarang ni, adalah rumah-rumah banjar dah besar dah lah, dah ada jalan raya semua. Dulu tempat Nabi kat sini je. Tempat Nabi kat sini je. Nabi duduk kat sini, sahabat-sahabat duduk kat sini, paling-paling jauh pun dia tak adalah jauh sangat. Dia duduk kat dekat ni je. Ni dekat Masjidil Haram ni. Ni Masjid Nabawi. Kat sini je Nabi duduk. Ceritanya, ni kalau kat Madinah ni jalan dia pusing. Cantik lah Madinah. Dia tersusun sikit. Kalau kat Mekah tu dia serabut sikit sebab bandar yang lama kan. Madinah ni bandar terancang. Jadi cantik. Cerita je, pada tahun yang selepas daripada Perang Badar tu, bila orang Mekah nak serang, orang Mekah dia kata kita nak serang kali kedua ni, kita kena susun sikit. Kita ramai lagi, kita nak susun lagi hebat lagi. Jadi orang pun bahagi-bahagikan tugas. Rasulullah mesyuarat dengan sahabat-sahabat. Rasulullah kata, mainlah kita mesyuarat. Rasulullah kata, aku bermimpi. Ni dia cerita pasal mimpi. Rasulullah kata dia bermimpi yang dia nampak, yang pertama dia nampak dia duduk dekat dalam satu baju besi. Ataupun dia duduk dalam satu perisai. Yang Rasulullah tafsirkan sendiri mimpi dia, dia kata, aku tafsirkan mimpi itu sebagai kita bertahan saja dalam Madinah. Yang kedua, aku nampak seekor lembu kena sembelih. Dalam mimpi aku tu nampak seekor lembu sembelih. Aku tafsirkan maksudnya ada ahli keluarga aku yang akan mati. Dalam perang ni, ahli keluarga aku akan mati. Lepas tu sahabat-sahabat pun kata, kita orang ni, sebelum Islam, masa Islam tak datang lagi ke Madinah ni, kita orang ni, orang, nampak tak hijau ni? Orang Madinah ni, sebelum Islam, sebelum masuk Islam, dia orang ni kerja tanam pokok kurma. Sebelum Islam, dia orang dah tanam pokok kurma. Dia kata sebelum kita Islam, kita tak pernah, bila kita nak perang dengan siapa-siapa, kita tak pernah benarkan musuh kita sampai ke bahagian kurma kita ni. Maksudnya, kita punyalah hebat, punyalah pandai perang, kita orang ni, musuh tak pernah sampai pun ke sempadan negara kita. Tak pernah. Takkanlah tiba-tiba, waktu kita dah masuk Islam, kita dah semakin mulia sebab Allah SWT muliakan kita dengan tauhid, Allah SWT muliakan kita dengan keimanan kepada Allah kan. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat. Takkanlah tiba-tiba bila kita dah masuk Islam, kita biar musuh masuk sampai ke dalam Madinah. Dia kata tak boleh. Kita kena keluar daripada Madinah. Jadi Rasulullah kata, okey, kita undi lah. Undi-undi, ramai yang kata, jom kita keluar. Jadi Rasulullah pun keluar. Bila dah keluar daripada Madinah, dia keluarlah sikit, dia tak duduk dah dekat dalam Madinah, dalam bandar ni, tak duduk kat bandar.
Dia keluar sikit, dia duduk dekat satu tempat namanya Uhud. Uhud tu sebenarnya satu banjaran. Macam kalau kita kat Malaysia, kita patah balik kat Malaysia. Ni Mekah kan. Macam kalau kita kat Malaysia, kita ada banjaran Titiwangsa. Bila sebut banjaran Titiwangsa, bukan maksudnya tasik Titiwangsa yang ada dekat Kuala Lumpur ni saja. Sebab apa? Sebab Titiwangsa tu maksudnya semua pergunungan. Sekejap kita tukar. Boleh tak nampak? Macam ni. Nampak? Tapi itulah. Satu pergunungan daripada atas ni, kita kena tengok ke tepi kot. Nampak kan? Tapi kalau pakai Google boleh nampak. Kita boleh nampak. Sebenarnya tengah-tengah Malaysia ni dia ada macam tulang belakang. Tulang belakang tu namanya banjaran Titiwangsa. Jadi banjaran Titiwangsa dia bukan satu gunung saja. Dia ada banyak gunung. Dalam banjaran Titiwangsa tu dia ada banyak gunung. Dia macam tulang belakang kepada semenanjung Malaysia ni. Semenanjung Malaysia ni dia punya tengah tu namanya banjaran Titiwangsa. Sama juga dengan Uhud. Sebenarnya Uhud ni dia bukan satu bukit je dekat Mekah. Dekat Madinah. Dia bukan satu bukit. Dia sebenarnya satu banjaran. Maksudnya apa? Semua pergunungan dekat Madinah ni semuanya Uhud. Semua pergunungan dekat Madinah ni semuanya Uhud. Tukar balik gambar jadi putih. Semua pergunungan dekat Madinah ni semuanya namanya Uhud. Cuma bezanya adalah ada satu gunung yang terkenal dipanggil sebagai Gunung Uhud sebab kat situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang. Kat situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang. Kalau kita pergi sekarang memang ada masjid apa semualah kat situ. Kalau kita pergi, sekejap saya tunjuk sekali lagi. Ni Madinah tadi kan. Ni. Macam mana nampak? Ni nampak tak dia macam berkedut-kedut tu? Tu tandanya gunung lah tu kalau berkedut-kedut ni. Nampak tak berkedut-kedut? Ni. Kan berkedut-kedut tu. Ke tak nampak? Putih je nampak putih. Nampak berkedut tak? MC? MC nampak berkedut tak? Nampak lah. Okay, jadi yang berkedut-kedut ni gunung lah. Ni kawasan-kawasan gunung ni semua ni. Ni dah kawasan kita panggil Uhud. Pergunungan Uhud ataupun banjaran Uhud lah. Dekat sini lah tempat berlakunya perang tu. Sekarang dah ada masjid kat sini, dah ada kubur. Perang tu dulu jadi kat sini, nampak tak ditulis ni. Bahasa Arab lah, Uhud. Nampak tak? Tu Uhud kat situ. Kita boleh pergi. Boleh tengok. Ni ada cemetery, Syuhada Uhud Cemetery. Maksudnya perkuburan orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Kalau kita pergi, nampak dia kata ada Uhud Mountain kat sini. Sebenarnya ni bukan Uhud Mountain yang sebenar sebab Uhud dia bukan satu gunung. Dia banjaran, banyaklah. Lepas tu dia ada satu bukit, nama dia Bukit Archers. Ni Bukit Archer. Archer ni maksudnya apa? Pemanah. Kalau orang yang main game kan, Archers. Kalau tak main game, tahu Archer tu apa kan? Main game pula dah. Tarik balik. Okay, tengok. Sekarang kita zoom out, tengok kan. Ni Mekah. Ni Madinah. Ni Mekah kat bawah. Ni Madinah kat atas kan. Jadi on the way dia orang nak pergi Madinah ni, dia orang akan sampai ke gunung tadi dulu, Gunung Uhud tu. Jadi Rasulullah berkubur dekat situ. Terutamanya sebab bila dia orang duduk dekat atas kan, we have the high ground. It's over. Right? Bila kita dah berada di atas, kita akan menang. Jadi Rasulullah pun cakap kepada sahabat-sahabat, jangan turun daripada Gunung Uhud tadi. Jangan turun daripada kawasan-kawasan tinggi, tanah-tanah tinggi ni jangan turun. Sebab kalau kita duduk ke atas, kita boleh panah dia. Orang bawah nak panah atas, dia kena ada apa? Inersia dia kena kuat sikit. Kena tarik dia punya panah tu kuat sikit. Tapi kalau orang atas panah bawah senang kan, tarik sikit pun dah pergi dah kan. Itu dah kelebihan high ground. Jadi Rasulullah SAW bagi tahu kepada dia orang ni supaya jangan turun daripada pergunungan tu, kawasan pergunungan tu. Yang sekarang ni dia kata, dekat sinilah. Dekat apa? Archers Hill tu. Yang diorang ni, kebanyakan diorang ni duduk dekat ada tadi, ni kat Archers Hill ni. So kita tukar sikit. Tu. Nampak tak gunung? Ni lah, kat gunung ni. Kata diorang duduk kat sini. Saya nak cuba, boleh pusing. Sepatutnya boleh pusing. Nak pusing lah. Siapa pandai? Siapa pandai pusing-pusing kan? Dia ada pusing. Tak ada lah. Sayang. Kalau tak boleh tengok bentuk gunung. Tak pernah lagi Ustaz main dengan Indonesia ni. Agak lah. Ni teknologi ke? Nampak tak boleh.
tu nak naik jadi tu. Bolehlah. Tu dia nampak nampak tulang-tulang sikit. Dia tunjuk dia punya topografi. Okey, tak apalah. Jadi masa perang ni, kita kan nak cerita pasal Khalid tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat dia orang, jangan turun daripada gunung ni. Daripada gunung Uhud ni. Ni gunung Uhud tu ada gambar ni. Gambar dia. Rasulullah kata jangan turun daripada gunung ni. Ni. Sebab korang tinggi. Kalau korang tinggi, kalau korang turun, korang kalah. Jadi Rasulullah kata jangan turun. Tapi biasalah kan, orang Islam lepas dah habis perang, ni gunung. Tu masjid. Sekarang jadi masjid. Tapak yang diorang perang tu dah jadi masjid. Ni masjidnya. Diorang perang kat tanah ni, kat depan ni. Depan pada masjid ni adalah gunung ni. Ni semua pergunungan ni, semua Uhud ni. Dia bukan satu gunung tu yang saya sebut tadi. Ni semua pergunungan. Nampak tak? Gunung. Belakang masjid tu pun gunung. Depan masjid ni, masjid kan. Depan dia tu ada macam bukit sikit macam tu. Dia orang suka naik atas kan. Sekarang ni nampak rendah lah sebab orang asyik naik, betul, orang suka ambil batu dia buat balik lah, orang buat khurafat-khurafat lah, buat jadi apa lah, batu pengasih lah, macam-macam lah. Jadi rendah bukit dia kan. Dah 1000 tahun orang ambil batu. So orang ambil satu cukup dah. Kalau setiap tahun ada 3 juta manusia, 3 juta batu tak ada. Jadi rendah je nampak kan. Dulu tinggi, sekarang baby pun boleh naik lah. Ceritanya, masa orang Islam perang dekat kawasan tanah ni, depan pada tanah ni ada gunung tadi tu kan, ada bukit tadi tu. Masa orang Islam perang kat sini, lepas dah habis tu, orang kafir tak boleh nak masuk. Dia tak boleh nak masuk dah. Tak boleh nak masuk sebab apa? Sebab pemanah ni asyik panah je kan. Jadi dia orang tak boleh nak masuk. Akhirnya dia orang pun patah balik. Orang kafir ni semua patah balik. Bila dia orang patah balik, orang Islam ingatkan dah habis perang tau. Orang Islam yang duduk kat atas ni, yang pemanah-pemanah ni ingat dah habis. Ingat dah habis perang. Lepas tu dia tengok orang Islam yang kat bawah tu pula dah kira celebrate lah. Dah celebrate semua victory kan. Dah menang. Dah kumpul-kumpul. Orang dulu ni bila dia perang, dia suka bawa harta lah. Dia bawa emas lah, dia bawa duit dekat badan dia orang ni. Jadi dia orang kumpul lah. Yang mana ada harta-harta tu, dia orang kumpulkan. Lepas tu orang dekat atas bukit ni kata, kita ni duduk kat atas buat apa kan? Dah habis dah perang ni, orang semua pakai kumpul-kumpul harta ni. Jom kita turun. Dia orang pun turun. Lepas tu ada seorang tu kata, jangan turun. Nabi kata jangan turun. Dia kata, dah habis perang buat apa? Stay lagi, turun. Tinggallah dia seorang. Nak jadi cerita, dalam tentera musuh, dalam tentera kafir tadi, ada banyak division tau. Tentera kafir ni ada banyak division. Dia ada division tentera berkuda, ada division tentera jalan kaki, ada pemanah, ada yang guna tombak, ada yang guna pedang. Jadi Khalid ni, anak kepada Pakcik Walid tadi ni, Khalid ni, masa tu dia tak Islam tau. Masa tu dia tentera kafir lagi lah. Dia ni jaga division kuda. Yang bestnya Khalid ni, daripada awal lagi dia tengok bukit tu, dia kata tak boleh ni, nak masuk macam mana kan. Tengok daripada jauh dia orang boleh panah kita. Dia stay je kat belakang. Dia tak pergi, dia tak masuk perang. Daripada awal tu tak masuk. Dia tak masuk. Nak tunjuk kata dia ni memang pandai, memang cerdik. Khalid ni memang cerdik. Jadi dia fikir daripada mula lagi, masa orang tengah sibuk perang, dia tak masuk. Division kuda dia suruh hold, dia kata jaga je. Kita stay je sini. Sebab tak boleh lawan ni. Dia orang tengah duduk kat atas, dia asyik panah-panah. Kita masuk pun kita akan kena panah. Buat apa kita masuk? Jadi Khalid ni kata tak apa, kita stay je sini. Dia pun stay. Dia stay. Yang tentera yang bawah ni semua pergi serang. Mati apa semua kan. Lepas dah mati tentera yang kat bawah tu, memang orang Islam yang duduk kat bawah tu, buka blame kat lah. Memang orang Islam yang duduk kat bawah tu memang kumpul lah harta-harta yang ada. Dia orang kumpul. Bila dia orang kumpul, hilang. Orang Islam yang duduk kat bawah ni kumpul harta-harta orang yang dah mati tadi tu. Dia kumpul-kumpul. Bila turun je tentera pemanah daripada atas ni, siapa ni Khalid tu, yang tentera berkuda tu kata, sekarang dah tak ada. Jadi apa dia buat? Dia pun, nampak tak kat belakang masjid ni kan? Masjid ni dulu tak ada lah, tanah lapang ni. Daripada belakang bukit tu dia pun lari. Dia masuk, ikut celah tu kan. Dia masuk balik dalam peperangan tu. Bila dia masuk, dah lah dia naik kuda. Orang lain semua jalan kaki. Dia naik kuda dengan tentera dia semua sekali. Division dia, the whole division, naik kuda. Dia pun berjaya memporak-perandakan balik orang Islam. Jadi orang Islam dah tak kenal lah, tak cam siapa. Sebab orang dulu masa dia perang, dia tak adalah macam kata orang Islam pakai baju putih, orang kafir pakai baju hitam, tak ada. Semua pakai baju yang sama. Tambahan pula, dia orang ni memang semua orang Mekah asalnya. Kan tadi kan kita tunjuk kan. Kan dia kan asalnya memang orang Mekah. Kan asalnya dia orang ni memang daripada Mekah. Bila dia orang datang daripada Mekah, maksudnya kulit dia orang, tinggi dia orang, bangsa dia orang, cakap dia semua sama lebih kurang.
Orang dulu bila dia perang, dia pakai topeng apa nama ni, topi besi. Dia pakai topi besi, dia muka tak nampak. Tambah kalau orang yang tak ada topi besi pun, orang Arab ni memang dia suka tutup muka ke serban dia. Dia ada serban tu, dia tutup muka. Memang tak nampak apa. Jadi tak cam siapa-siapa. Bila tentera berkuda masuk, dia orang dah celaru dah, tak nampak siapa dah. Dia orang pun saling berperang semua sampai Rasulullah pun dah tak cam. Mana Rasulullah pun tak tahu dah yang mana satu Rasulullah kan. Mana satu Rasulullah yang atas bukit yang tinggal seorang yang tak nak turun tu pun mati dia. Habis kan. Perang tu havoc lah. Celaru habis semua orang. Ceritanya siapa yang berjaya mencelarukan? Khalid lah. Sebab apa dia berjaya? Sebab dia memang orang yang pandai, yang cerdik. Itu dah cerita pasal Khalid. Tapi dia tak masuk Islam lagi. Ceritanya selepas daripada perang tu habis. Dia punya ending dia, sebab dia orang dah bercelaru, tak tahu siapa bunuh siapa pun tak tahu, Islam mana, kafir mana, tak kenal, tak cam. Dan dia orang stop. Dia kata, kita berhenti dulu. Cuba kita berhenti dulu, kita tengok siapa kan. Siapa yang Islam, siapa yang ni, siapa kan, semua. Tu Rasulullah SAW pun berhenti, dia menyorok dekat belakang-belakang batu macam tu. Orang kafir pun berhenti, menyorok kat mana-mana kan. Yang naik kuda semua ni, cam lah yang naik kuda. Lepas tu dia berhenti, lepas tu dia orang jerit, dia kata, Muhammad hidup lagi tak? Tu Rasulullah diam je. Dia tak cakap apa. Lepas tu dia tanya, Umar hidup lagi tak? Lepas tu Umar pun jerit, oh hidup lah, aku hidup lagi. Tu lah cerita dia. Jadi perang tu, dia kata, tak apa, tahun depan kita datang balik, kita sambung balik perang. Itulah budaya Arab ni, dia memang suka gaduh. Khalid yang berjaya memporak-porandakan tu, dia memang orang yang strategis, orang yang pandai taktik peperangan. Sebab apa? Sebab ayah dia memang ajar dia macam tu. Ayah dia memang latih anak-anak semua macam tu. Bila Rasulullah SAW dah lama berdakwah dekat Mekah, panjang Rasulullah dakwah tadi tu tahun yang awal-awal kan, tahun ketiga, tahun keempat semua tu. Bila dah lama Rasulullah berdakwah, akhirnya semua orang di sekeliling Mekah ni, sekeliling Madinah semua dah masuk Islam. Kita tengok balik kat sini. Semua orang kat sekeliling Madinah semua dah masuk Islam. Bila satu je lagi tempat yang Rasulullah nak suruh masuk Islam balik, iaitu dekat Mekah tu sini. Rasulullah pun baliklah ke Mekah. Sebelum Rasulullah balik ke Mekah tu, sebelum tahun yang Rasulullah nak balik ke Mekah, nak dakwah orang Mekah balik tu, Khalid masa itulah dia baru masuk Islam. Jadi Khalid ni masuk Islam lambat. Dia masuk Islam bukan ni awal, dia masuk Islam lambat. Dia masuk Islam selepas daripada selepas daripada Rasulullah SAW dah habis dah dakwah dekat tempat-tempat lain tu, dekat-dekat nak Fatu Mekah tu, barulah dia dekat-dekat nak dakwah di Mekah tu, barulah dia masuk Islam. Itulah cerita pasal Khalid. Okey, lepas daripada dia dah masuk Islam, dia rasa dia ni sangat berdosa. Sebab apa dia rasa berdosa? Padahal dalam Islam, siapa yang masuk Islam, dia akan menghapuskan dosa yang sebelumnya. Kalau katalah orang tu sebelum Islam, dia ni sembah berhala setiap hari 5 kali. Ataupun setiap hari 10 kali. Selama 30 tahun hidup dia kan. 10 kali 365 kali 10. Lah banyak tu kan. 3,650. Banyak tu. Kali dengan 5. Setiap hari tu, dosa dia tu kalau kata dosa sembah berhala kan. Dosa sembah patung. Ataupun dosa syirik kepada Allah ni. Memang besarlah dosa tu. Bila dia mengucap je asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua dosa dia tu semua dihapuskan, diampunkan oleh Allah SWT. Tu yang asal. Tapi Khalid ni dia rasa berdosa sangat. Sebab apa? Sebab dia telah menyebabkan ramai orang Islam mati disebabkan dia punya taktik perang dia tu pandai. Dia punya taktik peperangan dia tu pandai. Jadi Khalid ni orang yang pandai taktik peperangan. Jadi ceritanya Khalid ni rasa sangat bersalah. Disebabkan dia rasa sangat bersalah tu, dia kata, saya tak nak jaga benda-benda lain, saya nak jaga tentera Islam je. Maksudnya dia nak jadi orang yang taktikal dalam tentera Islam saja. Dia pun jagalah tentera Islam. Dia pun jaga sampai satu peperangan tu, pada tu masa tu Rasulullah dah tua. Rasulullah SAW, kita buka balik gambar tadi. Rasulullah SAW bila semua kawasan ni, kawasan semenanjung ni semua dah masuk Islam, Rasulullah mula nak berdakwah ke belah atas-atas sikit. Kalau kita tengok atas-atas ni, tengok atas ni. Ni Romania, Bulgaria, Ukraine, Germany kan, semua ni. Ni dulu dipanggil Empire Rome. Empire Rome dulu duduk kat belah sini. Sebelah sini dia panggil Empire Rome. Sampai ke Turki, sampai ke Syria, sampai ke Jordan ni semua Empire Turki. Empire Turki pula dah. Empire Rome. Sebelah kanan ni pula, ni Empire Parsi. Empire Parsi kat Iran sekarang ni. Sebelah sini Empire Rome. Kita nampak ni Romania lah, Greek ni semua. Ni semua Empire Rome. Rasulullah nak berdakwah sampai ke atas sana. Masa Rasulullah nak berdakwah sampai ke sana, masa tu Rasulullah dah tua. Jadi Rasulullah kirim je tentera-tentera daripada orang Islam untuk pergi berdakwah ke belah-belah atas sini. Sekali tu Rasulullah nak pergi berdakwah ke atas. Nampak ni ada nama-nama. Ni semua nama-nama perang lah. Tabuk lah apa semua ni. Sebab apa? Sebab Rasulullah sampai ke atas ni. Rasulullah pernah dakwah sampai ke atas ni. Sampai ke Jordan ni Rasulullah pernah dakwah ni.
Rasulullah pun dah dakwah sampai ke sini. Masa tu kat atas ni tak cakap Arab lagi. Itu yang saya sebut awal tadi. Atas ni belum negara Arab lagi. Masa tu atas-atas ni semua negara cakap bahasa Greek lagi. Masa tu. Dia orang tak cakap Arab pun lagi. Ceritanya masa Rasulullah pergi ke atas ni, Rasulullah nak dakwah atas ni, Rasulullah dah tua dah. Rasulullah hantar je orang. Sekali tu Rasulullah hantar sepupu dia, nama Ja'far, untuk jadi ketua. Jadi Rasulullah katalah Ja'far pergi ni jadi ketua ni, Rasulullah kata kalau Ja'far mati, minta orang lain ganti. Rasulullah cakap macam tu. Seolah-olah macam Rasulullah tahu je yang Ja'far ni akan mati. Tapi bukan sebab Rasulullah tahu dapat wahyu ke apa, tapi sebab memang nak lawan dengan Rom kan, nak lawan dengan, kalau kita sekarang ni macam nak lawan dengan Amerika, Malaysia yang kecil macam ni kan, tiba-tiba nak lawan dengan Amerika perang kan. Ataupun nak perang dengan mana, India ke kan, negara India besar mana lah tengok. Kita nak perang dengan dia orang mana, nak menang kan. Macam tu lah lebih kurang. Rasulullah kata kita ni Islam ni nak lawan dengan empire yang besar gelabak macam ni, macam mana nak menang. Jadi Rasulullah kata kalau Ja'far ni sepupu Nabi, kalau Ja'far mati ganti dengan orang lain. Jadi ceritanya Rasulullah sebutlah nama siapa-siapa yang nak ganti ni. Rasulullah sebut siapa yang nak ganti. Masa Rasulullah masa Nabi Muhammad SAW ni dah letak nama-nama ni, antara orang yang dah pergi ke sana tu antaranya adalah Khalid lah. Khalid ni ada juga dalam tentera tu. Tapi Khalid ni jadi tentera je. Dia tak nak jadi ketua, dia tak nak jadi macam panglima ke apa, tak nak. Dia nak jaga division, macam jaga division kuda macam tu je. Jadi Khalid ni pergilah sana. Ceritanya memang betul. Ja'far tu, masa perang tu, Ja'far tu mati. Sedih lah Ja'far ni sebab dia sepupu Nabi. Lepas tu anak-anak dia semua tu rapatlah dengan Nabi semua kan. Anak-anak dia tu, Ja'far ni anak Abu Talib. Abu Talib kan pakcik Nabi kan. Jadi Ja'far ni, anak-anak dia semua rapatlah dengan Nabi. Sepupu Nabi, anak-anak dia dah ada juga. Bila Ja'far mati, ceritanya sedih lah. Ja'far ni dia pegang bendera. Orang zaman dulu ni bila ketua, dia tanda tau. Dia ni ketua dengan cara pegang bendera. Kalau kita ni macam kapten, dia ada pakai kapten kat kanan, kat tangan kan. Kalau dulu dia orang ni, kalau ketua dia orang pegang bendera. Ketua tu pegang bendera. Jadi Ja'far ni nak tandakan yang Islam ni, ketua dia tak mati lagi, dia peganglah bendera tu. Orang kafir pula, orang Rom ni, dia nampak bendera tu, dia aim bendera. Dia aim, oh tu yang bendera tu ketua. Kita kena aim dia. Padahal Ja'far duduk belakang ni. Dia jaga belah belakang. Dia bagi arahan je kan. Tapi dia orang aim Ja'far. Jadi dia aim Ja'far, dia kata, oh kita kena aim yang pegang bendera tu supaya motivasi orang Islam ni jatuh kan. Lawan dengan Rom kan. Dia orang ni pandai juga. Jadi dia orang menyerang sampai ke Ja'far. Dia sampai ke Ja'far, dia orang potong tangan kanan dia. Yang tengah pegang bendera tu, potong tangan. Lepas potong, putus tangan. Putus. Ja'far tu cepat-cepat sambungkan tangan kiri. Tangan kanan dah terputus kan, dia sambungkan tangan kiri. Tu Ja'far pun, macam mana ni kan? Orang tengah menyerang, berasap tepi-tepi. Dia nak pegang bendera lagi. Pedang tak ada dah kan, tangan dah potong. Kena potong. Orang tu pun potong lagi tangan sebelah kanan dia, putus lagi tangan kanan ni. Dia pun kepitkan bahu dia macam tu. Kepit macam tu. Bila kepit, orang pun tikam dia. Sampailah dia mati. Tapi dia mati terduduk, bendera tu terpacak macam tu. Dia tengah duduk peluk bendera macam tu dengan bahu dia. Dengan apa? Lengan dia ni. Sebab tangan dah putus. Itulah cerita sedihnya Ja'far tu. Tapi Ja'far tu meninggal. Bila Ja'far meninggal, Khalid ni, ada panjang juga sebenarnya ceritanya. Saya bagi ringkas-ringkas sebab kita nak cerita pasal Khalid. Khalid ni, dia punya pandai perang. Dia pun pergi cepat-cepat, dia pergi tangkap bendera tu. Padahal Rasulullah tak cakap pun apa-apa. Rasulullah tak ada pun pesan macam Khalid, pati sikit Ja'far ni. Tapi Khalid ni dia pandai perang, dia memang pandai strategi ni. Dia kata kalau jatuh bendera tu, nanti orang Islam punya motivasi akan turun. Jadi dia kata kena cepat tangkap bendera tu. Dia pun tangkap bendera tu dan dia berundur. Dia bawa ke belakang. Dia bawa jauh lagi ke belakang. Bila dia bawa ke belakang, dia bawa, dia tunggu ke belakang. Lepas tu dia susun. Dia kata macam mana? Sekarang ni kita Rom dah semakin asak ni. Dia orang ni zaman dulu ni dia orang bukan perang 24 jam tau. Sekarang pun orang tak perang 24 jam. Dia orang ni akan perang, kita akan berhenti. Perang berhenti. Dia akan perang macam tu. Biasanya malam dah berhenti. Sebab malam tak ada lampu, tak ada torchlight, tak ada night vision, Google semua tak ada kan. Jadi malam biasanya dia orang berhenti lah. Malam ni kalau nak perang susah sikit. Kalau nak panah-panah pun boleh lah. Nak menyusup masuk tikam seorang ke boleh lah. Tapi kalau nak perang susah malam. Sebab tak nampak. Siapa pun tak nampak. Kitanya masa dia orang tengah retreat tu, tengah duduk, kita panggil apa, tengah duduk bertahan ni, tengah bertahan tu, Khalid pun kata, kita ni sekarang ni dah makin sikit ni sebab kita dah ramai orang mati ni. Jadi aku punya strategi macam ni. Esok, bila kita nak start perang balik, Khalid kata, esok kita punya style, kita akan buat tentera kita ni akan pergi ke depan, tapi jangan ke depan ke tengah. Kita pergi ke depan, pergi ke tepi. Pergi ke depan, pergi ke tepi. Jadi kita jalan macam ni. Ke kanan. Jalan macam ni, jalan kanan. Apa kita buat bila kita kanan tu? Yang kanan tu akan patah balik ke belakang dan dia akan masuk balik, jalan ke tengah balik. Dia dah jadi macam tu. Jadi kalau kita lukis, kita cuba lukis. Boleh tak lukis? Kalau kita lukis, macam ni lah.
Dia kata esok kita nak perang ni, kita jalan macam ni. Kita jalan ke depan. Jalan ke depan. Sambil tu kita pergi ke tepi. Kita pergi ke tepi. Apa kita buat bila kita pergi ke tepi? Kita patah balik ke bawah. Kita patah balik ke belakang. Lepas tu kita masuk balik. Tu kita masuk balik. Kenapa Khalid kata kita perang macam ni? Kita jalan macam ni. Kita jalan, patah balik. Jalan, patah balik. Jalan, patah balik. Jalan, patah balik. Kenapa kita buat macam tu? Khalid kata kita buat macam ni supaya musuh ingat kita tengah datang, infanteri bantu tau. Tengah datang. Orang tentera dia tengah datang membantu. Jadi kita ni macam tak putus-putus datang. Memang jadi. Taktik dia tu memang jadi. Bila dia buat macam ni, memang orang Rom takut lah. Dia kata, ramai betul. Orang Islam datang ni. Tak putus-putus dia orang datang. Dia tak perasan yang sebenarnya orang Islam ni patah balik je. Dia pusing ke tepi. Tak perasan. Orang Rom ingatkan yang datang tu memang datang betul-betul. Sebab ramai dia pergi ni. Ramai dia pergi ni. Jadi nampak macam tak putus-putus. Bila nampak macam tak putus-putus tu, akhirnya Rom pun berpatah balik. Rom pun patah balik. Jadi ceritanya, Khalid pun berjaya menamatkan peperangan. Dia tak dapatlah mara sampai ke Rom. Tak sampai pun ke Rom sana. Rom ni kat mana? Rom ni kat atas ni kan. Kat Turki sama ni tak sampailah kat atas sana. Cuma dia berjaya menyebabkan Rom patah balik. Dia berjaya menyebabkan Rom patah balik. Tak jadi nak sambung peperangan. Tak habis lah peperangan tu. Tapi balik tu memang sedih lah sebab Ja'far meninggal. Ramailah sahabat-sahabat Nabi yang besar ni. Ramai yang meninggal. Tapi sedih lah. Ceritanya sebab apa dia orang berjaya patah balik? Sebab Khalid. Jadi ada orang kata, mana boleh lari daripada perang? Betul Rasulullah kata, bukan lari. Itu bukan lari. Dia bukan lari, itu panggil. Itu kita panggil berundur untuk kita kumpul balik kekuatan. Sebab kita dalam Islam, kita tak boleh lari daripada perang. Kalau kita tengah-tengah perang, kita lari. Tak boleh. Tapi kalau kita berjaya menyebabkan perang tu berhenti, lepas tu kita berundur balik untuk kita kumpul, itu disebutkan dalam Quran, boleh. Kita patah balik untuk kita kumpul balik tenaga. Jadi ceritanya Khalid ni bila dah, itu cerita masa Rasulullah dah tua kan. Rasulullah tak ikut perang tu. Bila Rasulullah SAW dah meninggal, Khalid pun teruskan jadi panglima ke belah-belah atas ni. Pada zaman Umar jadi khalifah, mula-mula Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar staykan dia. Dia jadi panglima sebab dia ni pandai. Taktik perang tu dia pandai kan. Dia akan dia jadi khalifah. Bila sampai ke zaman Umar, Umar pun memberhentikan dia daripada panglima. Kenapa Umar berhentikan? Kenapa Umar berhentikan? Ceritanya, orang Islam, Umar dah pecahkan. Orang Islam ni dia ada banyak division lah. Ada yang pergi ke sebelah sini, ada yang pergi membuka, dia panggil membuka, berdakwah ke sebelah Rom, ada yang pergi berdakwah ke sebelah Parsi, sebelah sini. Semua kawasan ni dah masuk Islam dah, kawasan yang Mekah, Madinah semua ni, Yaman semua ni dah masuk Islam. Umar hantar sampai pergi ke Parsi, Umar hantar sampai pergi ke Rom, bagi-bagikan, ramailah division-division yang pergi ke Afrika semua Umar hantar. Masa Umar hantar tu, orang Islam selalu kata, kita orang nak geng dengan, kita orang nak jadi tentera bawah Khalid lah. Semua jadi macam tu. Sebab apa? Sebab dia kata Khalid ni best. Kalau join dia, kita tak kalah kan. Kalau join dengan orang lain, tak tahu lagi menang ke kalah. Tapi kalau join dengan Khalid ni, mesti tak kalah. Jadi Umar kata orang Islam ni, dia punya keimanan dia kepada Allah dah mula lemah. Sebab apa? Sebab kita kena beriman yang kalau kita tolong Allah, kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Kalau kita ni beriman, kalau kita ni buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, Allah akan tolong kita. Jangan bimbang. Kita sekarang ni kadang-kadang kita nak exam esok. Kita kata nak exam esok ni. Tak sempat dah nak solat isyak. Tak adanya. Kalau kita jaga solat, Allah akan jaga kita. InsyaAllah. Jangan bimbang. Kata, saya tak sempat dah nak pergi ke masjid apa semua ni. Sebab apa? Tak sempat pergi masjid. Sebab saya kena fokus ni nak ulang kaji. Tak ada masalah. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Jangan kita tinggalkan terus ulang kaji. Bukan. Tapi kalau kita tolong Allah, Allah akan tolong kita. Jadi Umar kata, orang Islam ni dah mula ada keimanan dia dah lemah. Dia ingatkan kemenangan ni, Allah akan tolong ni, berpandukan Khalid. Jadi Umar pecat Khalid. Dia pecat Khalid. Apa yang Khalid buat bila dia dah kena pecat? Ceritanya masa tu Khalid tengah ada dekat depan ni. Dia dah ada dekat belah-belah dalam ni. Dah sampai ke sana lah. Umar pun hantar surat. Untuk pecat dia. Dia hantar surat je. Tapi orang yang hantar surat tu dia tunggu dulu. Dia tunggu biar perang tu habis dulu. Dia tunggu biar tempat tu dah menang dulu. Dia tunggu, lepas tu baru dia bagi surat tu kat Khalid. Lepas tu Khalid pun tanya. Ni nak tunjuk betapa kuatnya iman Khalid ni. Khalid pun tanya. Dia tanya apa? Dia kata, berapa lama dah surat ni? Orang tu pun kata, sebenarnya surat ni dah sampai berapa hari dah. Tapi aku stay dulu, aku reserve dulu surat ni sebab nak bagi kau berjaya dulu menangkan tempat ni. Lepas tu Khalid kata, apa macam tu? Dia kata, Allah, ni nak tunjuk kuatnya iman Khalid. Khalid ni kata apa? Allah akan menangkan tempat ni kalau dia nak, walaupun Khalid tak ada. Dia sebut macam tu. Dia kata, Allah kalau nak tempat ni menang, dia akan menangkan juga tempat ni walaupun Khalid tak ada. Jadi Khalid pun terus. Automatik kan kalau kita sekarang nak suruh siapa-siapa lah letak jawatan tu memang jenuh nak suruh orang tu letak jawatan kan. Tunggu lama kan. Tapi Khalid ni ceritanya dapat je berita tu dia terus
letak jawatan dan dia terus jadi tentera biasa. Bayangkan gantikan orang yang jadi ketua, dia jadi tentera biasa. Bukan dia balik, dia tak balik, dia jadi tentera biasa. Boleh je dia hidup macam tu. Dan dia sampai ke akhir hayat dia jadi seorang tentera tapi dia tak mati dalam perang. Khalid ni di akhir hayatnya dia mati sakit. Dia mati sakit. Lepas tu lepas dia sakit tu, dia mati atas katil lah. Masa dia tengah sakit-sakit tua tu kan, dia dah sakit tu. Dia selalu sedih. Dia kata aku selalu bercita-cita nak mati syahid dalam peperangan. Tapi tak dapat kan. Anak dia pula, anak Khalid ni, kawan-kawan anak Khalid ni, kalau tadi Khalid anak Walid kan, ni anak kepada Khalid pula. Anak kepada Khalid ni selalu kalau pergi sekolah kan, sekolah zaman dulu lah, kalau pergi sekolah jumpa dengan member dia orang ni suka cakap kan, ayah kita orang mati syahid, ayah kita orang mati waktu tengah lawan, ayah kau pula mati sakit je kan, mati atas katil. Tak best, ayah kau ni lemah kan, ayah kita orang lebih power, ayah kita orang mati dalam perang kan. Jadi anak Khalid ni sedih kan bila orang cakap macam tu. Bila dia jumpa dengan mak dia kan, ataupun jumpa dengan siapa-siapa lah orang lain yang faham, yang sahabat-sahabat Nabi ni, dia orang kata apa? Dia kata Khalid ni gelaran dia apa? Siapa tahu gelaran Khalid ni apa? Dia ada dekat dalam tajuk kita punya ni. Apa gelaran Khalid? Tajuk kita punya pengisian malam ni apa dia? Gelaran Khalid. Khalid Al-Walid. Al-Walid kan gelaran dia. Al-Walid bapak dia. Pedang Allah. Khalid Al-Walid ni pedang Allah. Jadi sahabat-sahabat kata apa? Dia tu pedang Allah. Pedang Allah tidak akan dikalahkan dengan pedang-pedang yang lain. Sebab tu dia mati sakit. Dia tak mati di perang. Kalau dia mati di perang, macam pedang Allah kalah lah kan. Jadi sebab itulah dia tak mati di dalam peperangan. Dia mati sakit je. Nak katakan dia ni takkan kalah dalam peperangan. Sampai ketua pun, dia boleh mati sakit je. Dia takkan mati sebab perang. Nak kata betapa kuatnya gelaran pedang Allah tu kepada dia. Sebab tu dah dia tak kalah. Tapi akhirnya Khalid meninggal dunia. Dan kalau kita pergi, adalah dia punya kubur dia. Adalah kubur dia. Jauh kubur dia. Dia tak duduk dekat Madinah lah. Kubur dia jauh daripada Madinah. Dekat Syria kalau kita tengok tadi, dekat belah atas tadi. Wallahualam. Jadi saya rasa cukuplah cerita pasal Khalid pada malam ni. Kalau ada soalan ke apa-apa, silakan kalau ada soalan nak tanya. Wallahualam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi tabi'in. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Okey. Wish banyak kita dengar daripada pengisian daripada Ustaz. Dia bila dengar sirah, bila dengar macam bukan sejarah lah, bila dengar kisah sahabat ataupun bila kita dengar cerita apa-apa kan, macam galik dia tak boleh nak lepas kan. Kita dah 9.50. Jadi kita ada masa untuk lagi 5 minit untuk sesi Q&A. Jadi saya bukalah kepada peserta semua. Ada yang nak bertanya soalan? Dia menariknya sebab bila kita dengar sirah ni, banyaknya Ustaz dia fokuskan dekat maksudnya macam geografi lah. Geografi semua tu kan. Dia bila tengok sebab apa? Sebab tengok macam mana perjuangan Rasulullah tu daripada Mekah ke Madinah. Tadi tengok peta ni, jauh lah. Lain macam lebih jauh tu. Macam mana Rasulullah berjalan, sahabat-sahabat dulu berjalan jauh macam tu kan. Kita jalan ke kampus pun lambat 5 minit kelas, 10 minit. Macam mana Rasulullah tu kan. Itulah memang benda ni dia kena berlatih, dia kena sebenarnya hidup di universiti lah tempat berlatih yang paling best sebab kita boleh berlatih jalan kaki pergi kelas, jalan kaki balik hostel, jalan kaki pergi kelas, jalan kaki balik hostel. Saya dulu saya dulu masa belajar tu berat 60. Ni hakikat ni. 60 berat. Orang terkejut betul 60 kan. Pura kering ke apa. Sebab ni memang banyak jalan lah. Banyak jalan kaki je. Pergi mana-mana pun jalan. Mana ada motor tu masa tu. Mana mampu. Tapi kita sekarang ni dah jadi apa? Dah jadi lemau kan. Sikit-sikit jalan motor kan. Pergi ke masjid pun motor. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi ni dengan Nabi sendiri kan. Nabi sendiri pun jalan kaki, pergi mana-mana pun jalan kaki. Sebenarnya musim-musim tengah jadi student ni bacalah sahabat-sahabat yang
Diorang ni jalan kaki. Bayangkan kalau tengok tadi tu Mekah dengan Madinah apa jarak dia kan. Kalau pergi sampai ke Turki tu lagi lah. Ada yang jalan kaki ke sampai ke Turki tu. Bukan Turki apa? Bukan Turki Asia, Turki Eropah. Sebab Turki ni dia ada dua kan. Dia ada Turki Asia, Turki Eropah. Ni ada kubur sahabat dekat Turki Eropah sana. Dia sampai sana, sampai ke Turki Eropah tu, Istanbul tu, dengan jalan kaki je. Nak kata jauhnya. Dia orang jalan kaki je. Ni Ustaz ada soalan dekat chat box. Boleh Ustaz ceritakan sisi-sisi keagamaan Khalid Al-Walid? Contohnya kekerapan solatnya, zikir atau amalan-amalan khusus yang dibuat oleh beliau lah. Ni bagi 2 minit lah untuk Ustaz. Okay. Bagus soalan ni dah agak dah mesti ada orang nak tanya benda ni. Sebab tadi saya cerita semua berkaitan dengan perang, strategi perang kan. Memang Khalid dia punya kelebihan dia kat situ. Jadi dia pun tak nak, kita panggil apa dia pun tak nak menonjol dalam benda-benda yang lain. Contohnya ada sahabat Nabi macam Abu Hurairah, dia ni menonjol dalam bab menyampaikan hadis, mengajar hadis. Jadi ada sahabat-sahabat yang macam Ibnu Abbas, dia ni menonjol dalam mengajar tafsir Quran. Tapi Khalid ni memang tak nak menonjol dalam benda-benda ni, dia cuma fokus kepada peperangan saja. Sampai kan dia punya pedang dia ada banyak pedang lah. Khalid ni dia ada banyak pedang. Orang zaman dulu, pedang ni satu benda yang mahal lah. Pedang, apa lagi? Baju besi, benda-benda ni benda mahal. Rasulullah sendiri, baju besi Rasulullah, masa Rasulullah tua kan, baju besi Rasulullah tu Rasulullah gadaikan. Rasulullah gadaikan sebab dia nak duit nak beli makanan lah. Dia nak guna duit kan. Rasulullah tak pergi perang dah. Masa tua tu dah tak pergi perang. Jadi Rasulullah dia gadaikan dia punya baju besi dia tu untuk digunakan duit. Dia nak duit untuk beli makanan. Ceritanya mahal lah kan baju besi, pedang semua ni mahal. Khalid ni dia ada banyak. Baju besi dia ada banyak, pedang pun dia ada banyak. Ada sahabat tu dia jumpakan Rasulullah, dia kata, Rasulullah, Khalid ni dia ada banyak pedang banyak baju besi dia tak bayar zakat pun. Dia kata dia tak bayar zakat pun. Apa jawapan Rasulullah? Rasulullah kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Khalid ni semua harta dia, tak kira lah baju besi ke, pedang ke, semuanya dia dah niat wakaf kepada Allah. Maksudnya kepada perang. Walaupun dia mati, semua baju besi dia tu, pedang-pedang dia tu dah tak boleh jadi faraid, tak boleh buat jadi waris kepada waris-waris dia. Tak. Semuanya akan jadi milik Baitul Mal. Sebab dia dah niatkan semua harta dia, baju besi dia ke, pedang dia ke, apa semua ni, semua dia dah niatkan wakaf kepada agama Islam. Cuma masa dia hidup, dia lah yang guna tu. Lepas dia mati, memang semua dia punya baju besi semua jadikan wakaf. Digunakan untuk Islam lah. Jadi kelebihan dia kat situ. Dia memang dari segi amalan dia, zikir ke, solat semua biasa je nak bandingkan dengan sahabat-sahabat yang kuat ibadat. Contoh macam Abdullah bin Amru kan, anak kepada Amru bin Al-As. Bapak dia Amru bin Al-As tu jadi gubernur Mesir. Bapak dia Amru bin Al-As tu gubernur Mesir. Kita share sikit lah. Saya cakap seorang. Tunjuk je gambar. 1 minit lagi Ustaz. Jahat ni, kita kod. Ni kan. Masa Amru bin Al-As, bapak dia gubernur Mesir. Tapi anak dia, Abdullah bin Amru bin Al-As, anak dia ni pun sahabat Nabi juga. Anak kepada Amru bin Al-As, Abdullah bin Amru bin Al-As, dia ni kuat ibadat. Dia ni solat malam setiap hari. Dia ni puasa selang sehari. Kalau kita puasa Isnin ataupun Khamis kan, ataupun Isnin Khamis, dia puasa selang sehari. Hari ni puasa, esok tak. Itu lusa puasa balik. Tu esok tak. Tu dia puasa selang sehari. Lepas tu dia ni khatam Quran setiap 3 hari. Itu kuat lah. Itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Tapi dia tak terkenal dalam bab perang. Tapi Khalid ni dia tak fokus benda-benda tu. Sebab dia kata dia dah terlepas banyak dah. Dan dia dah, tadi saya sebut kan, dia dah masa dia tak Islam tu, dia dah banyak menyebabkan Islam kalah. Bukanlah kalah sebenarnya. Tapi dia dah banyak menyebabkan orang Islam punya strategi ni tak berjaya lah nak berdepan dengan strategi dia. Jadi dia nak balas balik. Bila dia dah masuk Islam tu, dia gunakan semua kepandaian dia, strategi dia tu dalam peperangan. Itulah sebabnya. Wallahualam. Kalau kita nampak banyak sahabat-sahabat dia variety of sumbangan dalam Islam tu kan. Maksudnya kita pun banyaklah benda boleh sumbang selain daripada harta. Kalau kita tak suka harta, kita boleh sumbang lain kan. Betul. Dia kita tak boleh expect. Macam kita sekarang kan, tak semua orang dia pandai cakap. Ada orang dia pandai cakap, ceramah semua kan. Ada orang dia pandai buat poster. Kalau bagi kat saya buat poster, saya mana tahu buat poster kan. Saya susah main hentam ni kan. Orang kata,
kenapa warna ni tak matching? Saya mana tahu matching pun saya tak tahu benda kan. Macam tu. Kenapa tajuk dia guna font ni? Saya pun tak tahu. Saya nampak okey kan. Nak kata ada kemahiran orang buat poster, ada kemahiran orang dalam team media kan, edit video pun. Tapi saya taklah pandai. Saya teknologi ni pun macam ni je lah kan. Setakat apa? Buka-buka peta tu lah. Tapi babak cakap gebang-gebang ni boleh lah ajak gebang. Allahuakbar. Okey. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Zainal Abidin yang kita jemput khas untuk program bersiri kita. Yang mana siri pertama untuk bedtime story ni. Okay, jadi kita dah kesetukan masa, tapi pihak penganjur ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Ustaz Zainal Abidin. Kami berdoa harap dapat berjumpa lagi lah untuk siri-siri akan datang, insyaAllah. Dan tak lupa juga peserta-peserta yang datang pada hari ini. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Stay tune bersama kami sampai siri yang keberapa. Stay tune bersama kami. Jadi untuk terakhir daripada pihak penganjur, jangan lupa untuk isikan feedback form yang telah diberi di chat box. Pihak penganjur dah bagi dekat chat box. So dekat grup WhatsApp pun saya difahamkan dah dibagi juga feedback form. Okay, bolehlah isi sebab dalam tu kita pihak PY ada offer tawaran yang menarik lah untuk anda semua. Jadi jangan lepaskan peluang tu. Okay. Jadi macam yang MC pertama tadi sebut, ini yang pertama kali. So akan ada siri kedua dan siri ketiga dan akan ada lagi siri yang bertemakan lain lah. So stay tune bersama PY insyaAllah. Dan doakan kami dapat jalankan dengan lancar lah. Dan okay, akhir kata daripada saya, ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Zainal Abidin, tetamu kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua peserta yang dapat hadir. Dan stay tune bersama kami. Kita boleh tutup kita punya program pada malam ini dengan tasbih Iqra dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih semua. Minta maaf lah saya tak pandai. Saya punya penyampaian bosan. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Okay.